Akhir sekali, kata Dr. Fathiyakan kita, saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah, yakni merasai berada di bawah pengawasan Allah. Ini muraqabah ni tuan-tuan. Makna dalam bahasa lain juga boleh jugalah kita boleh fahami bahawa kita sentiasa bermuraqabah ni, untuk terjemah sementara bermuraqabah berdampingan. Berdamping makna orang kata tak cerai tanggal, tak lekang, duk ada selalu duduk begitulah. Kalau ibarat kata dengan isi dengan kuku, duk ada tak cerai tanggal gitu, tu muraqabah. Tapi dengan Allah pasal apa tak kata muraqabah, tak kata bergandingan, dia kata muraqabah. Pasal bergandingan dalam bahasa lain tu ada ketika dia kuku, walaupun isi dengan kuku, ada ketika kuku kena dipotong lari daripada isi. Ada isi terkena sikit rosak dengan kuku. Begitu juga kita dengan sama kita. Waktu kita perasan, kasih sayang tu kita terasa lah waktu kita perasan. Waktu tu kita tak perasan ataupun ada masalah lain, kasih sayang tu jadi renggang, kemesraan tak ada. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua itu tidak boleh berlaku. Dengan sebab itu dinamakan muraqabah. Kalau kita tengok dalam penjelasan-penjelasan yang diketengahkan oleh syekh-syekh kita hak lain, terutama sekali apa yang saya cuba ambil malam ni ialah muraqabatullah fi harakatil hayati kulliha. Maknanya pada seluruh pergerakan hidup kita ni, totally, keseluruhannya, kulliha, mesti bermuraqabah. Orang kata pagi, petang, siang, malam, gerak, diam, tidur, bangun, setiap detik, setiap nafas. Itu dalam maksudnya ialah mesti kena ada muraqabah. Iaitu mu'alajatun nafsi inda takasuliha anit ta'ah wa miluha ilal maksiyah. Kalau ikut dalam ini dalam rujukan yang saya ambil di sini ialah al-mu'awanah, risalatul mu'awanah wal muzaharah wal mu'azarah ni oleh Syekh Al-Habib Abdullah ibn Alawi. Dia menjelaskan bahawa mu'alajatun nafs inda takasuliha, maknanya orang kata apa, mengubah, merasai hati kita tu, orang kata dekat dengan Allah, inda walaupun inda takasuliha, waktu kita rasa malas, walaupun kita rasa malas, tapi hati kita tak lekang daripada mengingati Allah, mengasihi Allah. Anit ta'ah, untuk waktu malas pun hati kita tu taklah mengubahkan kita. Waktu kita rasa malas pun hati kita tak mengubah daripada melakukan taat. Kalau ikut malas, ya Rabbi lah, lepas buka puasa nak pergi tarawih pula, ya Rabbi saya boleh jadi buka puasa tadi selera lebih dia tak lah. Pergi ke pasar Ramadan ni seluruh gerai tu dia orang habis. Buat balik tu dia nak buka puasa apa tu, jamah tepung bukui kena habis biji ya, buah tamak apa tu pula minum air penuh dah, hak lain tak makan. Lepas buka puasa tuan, dia jadi ialah lapak satu hari, tiba-tiba boleh berbuka. Lepas tu nak pergi tarawih pula, Allah, boleh lah pergi pasal masjid dekat rumah ada jauh. Tu waktu terasa malas tu, tapi kita boleh pertahan, tak mengubah kewajipan kita, tanggungjawab kita untuk melakukan taat walaupun terasa malas. Tu dia panggil muraqabah. Tu kita dak sembang ni tuan-tuan, insya-Allah lah. Kita doalah, bukan kata kita nak duk bangga diri, nak bersyukur kepada Allah banyak-banyak. Kalau ikut kita ni pun serupa dengan orang lain ya. Kalau orang lain tak larat, kita pun reti tak larat juga lah. Kalau orang lain letih, kita pun letih juga. Kalau orang lain tak ada tenaga, kita pun tak ada tenaga, susah. Serupa macam tu jugalah. Tapi kita minta Allah bagi kat kita ni muraqabah. Walaupun malas, walaupun tak larat, walaupun tak apa sihat tera mana, tapi boleh juga dalam kedudukan kelemahan itu tadi ni kita tempuh juga. Maka kita tidak orang kata apa, tidak menjauhkan diri kita daripada anit ta'ah,
wa mailuha ilal maksiyah, dan lebih lagi tak cenderung kepada maksiat. Kalau ikut seronok, kita pun reti seronok lah. Kalau ikut hak nu, kita pun hak nu juga. Kalau itu tengok hak nu kan, tengok hak benda tu, kita pun teringin rupa tu lah juga manusia. Tapi kita boleh tolak teringin kita tadi, keinginan kita tu tadi, kerana benda tu benda maksiat. Wallahu a'lam. Itu penjelasan dari sudut mudahnya ialah untuk nak melihat apa itu makna muraqabah. Yang ditekankan di sini bermuraqabah, yakni merasai berada di bawah pengawasan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang maupun tersembunyi. Jadi dalam keadaan sama ada terang ataupun tersembunyi, kita tak lalai, tak lupa, tak ghalid orang kata pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini tuan-tuan ada satu hadis kursi. Hadis kursi ni tuan-tuan pun fahamlah, hadis kursi ni berbeza dengan hadis biasa. Hadis biasa ialah hadis biasa ni Rasulullah orang kata daripada Rasulullah sendiri, baik dari segi maklumat, dari segi ilham lah, kalau boleh kata begitu, dari segi apa yang nak cakap tu daripada Rasulullah sendiri, dan ayat pun, lafaz pun daripada Rasulullah sendiri. Tapi hadis kursi dia punya nak cakap dia punya ilham tu daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz tu sahaja daripada Rasulullah. Tu berbeza. Tu kalau dalam ilmu mustalahul hadis ya kita boleh petik sepintas lalunya, itulah. Jadi dalam hadis kursi tadi, maknanya yang diilhamkan, yang diberi oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, perkataan tu sahaja, yang lafaz tu sahaja yang Rasulullah sebut. Apa dia hadis kursi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man zakarani, aku duduk bersama mereka yang mengingati aku. Ni aku duduk bersama, aku duduk ada bersama dengan orang yang ingat kat aku. Siapa yang ingat kat aku ada. Ni jaga ni tuan-tuan, ni benda-benda lagu ni pun istilah-istilah lagu ni lah. Orang nak buat seleweh banyak lah ni. Dia kata Tuhan nak duduk macam mana? Tuhan bukan mengambil tempat. Dia bahas peding itu. Ni Tuhan duduk, keringan duduk tahu mana? Tu dia tuan-tuan. Ni dalam ilmu usuluddin ni, hak ni lah perkara-perkara yang kalau bawa dalam istilah ilmu balaghahnya, maka duduk di situ dia panggil benda maknawiyah, ataupun kalau tak silap saya yang dalam bahasa yang barulah ni orang panggil abstrak, benda abstrak. Bukan duduk tu makna duduk mengambil tempat. Macam kita duk mengaji lah sifat 20, mengaji sifat Allah Subhanahu wa taala tu. Makna Allahu 'alal arsy istawa, hadu bahas lah ni. Tuhan duduk di atas aras yang tinggi. Bukan duduk cokas tu. Supaya kita kata kita orang awam, rakyat biasa, orang bawah, tuanku mempunyai kedaulatan, dia duduk di singgahsana yang tinggi. Awak maksud tuanku duduk singgahsana yang tinggi tu tinggi bumbung lah, tinggi pokok nyok lah? Tak. Tapi semua tuanku duduk di singgahsana dia yang tinggi. Semua orang faham. Orang kata semua orang understood, cukup faham tu. Begitulah sebab dia tu abstrak, dia tu maknawi. Begitulah juga di sini. Ana jalisun man zakarni, aku duduk bersama orang yang mengingati aku. Allah kata, bukan duduk cokas tepi kita, atas kepala kita ke dia kita, tak. Makna bersama. Hak ni bahasa kita duk cakap pun sopalah. Saya ni bersama-sama dengan dia ustaz. Bersama kat mana? Duk ingat kat dia, duk fikir cara dia, duk haknu dia, kok ni macam-macam lah. Bersama dia, bukan kita pergi duk cokas, duk tidur sekali atas perut dia, atas kepala dia, atas lengan dia, dah. Tu je tuan-tuan. Jadi dalam bab ni nak ceritanya, muraqabah tadi ni yang dibahas di sini ni mempunyai kaitan dengan hadis kursi yang telah disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam hadis kursi ini, ana jalisu man dzakarni. Dan begitu juga yang kedua dalam hadis kursi yang kedua, di sini kita petik ialah ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Allah menjelaskan bahawa aku indal munkasirati qulubihim min ajli, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Orang ni hati dia hancur hati dia kenapa? Kerana dia ingat Allah. Hancur pasal apa? Dia terengi benda tu, dia tolak, dia nak benda ni pun dia tolak, dia berasa hak tu pun dia tolak ni. Pasal apa? Kerana dia tak mau tukar benda ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur hati keinginan dia ada di situ kerana benda tu, kerana semata-mata mengingati Allah. Jadi dalam hadis kursi ni Allah menekankan Allah bersama dengan orang yang lebih. Inilah wallahu a'lam tuan-tuan, timbulnya antara perkara-perkara musabab. Kenapa? Ulama-ulama yang muktabar, terutama sekali orang-orang yang dikatakan orang sufi, orang ahli tasawuf ni, aulia ilah ni, dia orang kata apa? Dia panggil, kalau kita tuan-tuan apa pernah dengar, dia ada tarekat ni. Ada tarekat Ahmadiyah, ada tarekat Naqsyabandi, ada tarekat apa, macam-macam tarekat ni. Ramai ulama-ulama tarekat di Kedah ni pun banyak dah, wallahu alam, meninggal banyak dah. Macam salah seorang, kalau tak silap ingat saya lah, Sahibus Samahah, Tuan Guru Datuk Tuan Guru Syekh Aziz Awam Shah, makna bekas Qadhi Besar Kedah dulu ni. Dia kalau tak silap dia tarekat dia Naqsyabandi. Begitulah Pak Hamka ada tarekat dia. Tarekat ni bukan apa. Tarekat ni ialah satu mekanisme usaha untuk pendampingan diri dengan Allah. Sebab tu dia kena berzikir sekurang-kurang sekali, dia berzikir 1000 kali. Ni tengah 2000, ni ada 2000, apa semua. Lepas tu kena bersuluk. Suluk ni maksudnya duduk, kalau di rumah tu duduk dalam bilik yang tersembunyi daripada herok pekok hal lain, anak pinak apa bala semua tu tarekat. Mai kat kita lah ni dia pergi jadi tarekat pun orang tolak habis. Itulah bahana masuk dalam masyarakat kita lah ni, menjauhkan umat daripada Islam. Tu Allah yarham Tuan Guru Haji Mat Samakati tu tuan-tuan. Dulu Allah yang Tuan Guru Haji Mat Samakati, dia ada tarekat dia. Tarekat ni tuan-tuan bukan ambil ikut tepi jalan. Tarekat ni ialah berzikir, bertahlil dalam apa orang kata apa, sifat dia, dalam dia punya silbah dia yang tertentu. Ni silbah ni, ni silbah sini, ni silbah ni. Kalau di Mekah dulu ni tak lama mana sangat tuan-tuan, kalau zaman tahun 60-an duduk di Mekah, ataupun zaman awal 70-an duduk di Mekah tu, tak semua yang ada di sana dapat mengijazahkan tarekat. Yang paling ramai sekali waktu itu ialah ulama-ulama daripada Turki yang diperkenalkan di Masjidil Haram. Orang ni tarekat ni ni tuan-tuan, ulama-ulama, tokoh ulama, dan mereka ni orang-orang yang sufiah dan sampai kepada mereka aulia ilah. Hak ni depa ni jadi wajib pada diri mereka sendiri, bukan wajib untuk orang awam. Siapa yang terima ni kena berzikir 1000 kali sehari. Kena cari masa, kena tentukan masa 1000 kali, jangan select. Itu tarekat. Pasal nak bawa pergi sini lah, nak pergi kepada kedudukan muraqabah. Habis orang awam dengar, dia kata ni pelik lah ni, kok mana main mana. Hak ni yang duk jadi. Pasal dia tak mengaji bab tu. Ni tuan-tuan, sebab itulah antara tokoh yang kita kenali ramai, Al-Arifin Billah, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ialah salah seorang tokoh ahli tasawuf, ahli sufi yang terkenal di dunia, yang banyak jasa dia kepada umat Islam dan masyarakat di dunia. Tengoklah tuan-tuan, Imam Al-Ghazali, sampailah orang duk baca lagi kitab dia.
Minhajul Abidin tu orang duk jadi duk ngaji, duk baca tak habis-habis, dan banyak lagi kitab-kitab Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali wafat bila tu? Imam Ghazali Hujjatul Islam ni dia wafat tahun 505 Hijrah. 505. Dapat angka ni kat apa? Kaki ekor ni pitikai ekor malam ni habis tu. 505 Hijrah wafat dah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Tapi ilmu dia berterusan, Allah Akbar. Berterusan, orang nak baca tak habis, orang nak ngaji tak habis, apa tak habis. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Maka Imam Ghazali lah dia tak satu-satu. Syekh yang saya sebut tadi, Syekh Qadir Al-Jailani tu pun banyak benar-benar. Tak tahulah, kita pun dah 95 minit dah ni. Saya rasa takat hak 18 19 tu lah. Tapi nak ceritanya dulu-dulu ni, kalau kita pi duduk di Mekah ni, sama ada pi umrah ke pi haji ke, lebih-lebih lagi lah. Sebab tu halaqah ilmu di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi tu dipimpin oleh para ulama yang memang mursyid sungguh. Kita pi duduk sila dengan antara lain waktu tu, kalau orang Melayu ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lah, yang pi duduk lekong tu. Lepas tu Pak Dae yang mengarang kitab apa Baqaratul Amani tu, Pak Dae duk ngajak Masjidil Haram tu, orang dulu boleh doa tu lah, halaqah duk situ. Lah ni tak duk sibuk nak mengaji dah, sebab berkenjah Masjidil Haram, hak ni melilah habis. Kau ni sekat tak ni, kau ni pagang tak ni, kau ni tambah tahun ni pula tuan-tuan. Ni teringat terlintas ni. Tahun ni pula kalau adalah di kalangan tuan-tuan ahli-ahli qaryah kita ni yang dapat menunaikan fardu haji, kita turut doa kepada mereka, insya-Allah mereka selamat pergi balik lah. Itulah doa kepada Allah dan dapat haji mabrur. Pasal walaupun kita ada berapa 45,000 bah, kebenaran tak ingat lah, yang rakyat Malaysia yang boleh pergi haji, alhamdulillah lah selamat pergi balik. Tapi lah ni peraturan baru ni, hak duduk di Mekah diri tu, rakyat Saudi yang duduk di Mekah, yang duduk ada di Makkah, Madinah tu sendiri pun, pertama sekali mereka nak buat haji pun kena masuk muasasah juga. Dulu supaya kita dulu kan kita dekat keliling ni, nak pergi Masjidil Haram pi lah, nak pergi tak usai, nak pergi wukuf pi lah ni pun pagar keliling penuh dah di Mina tu, tak mudah nak masuk dah. Lepas tu siapa nak pergi haji pun, siapa nak buat haji pun tahun ni, walaupun mereka tu orang yang mustautin di Mekah, mereka dengan syarat kena masuk muasasah juga. Setiap nak masuk muasasah kena bayar paling minimum 15,000. Tu dia kau duduk teruk dah Islam zaman dunia mutakhir ni, 15,000 kena bayar kat muasasah, baru boleh. Pertama sekali umur syaratnya 65 tahun ke bawah. Pendek tak 65 tahun ke atas tak ada peluang, tak diizinkan oleh pihak yang berkuasa. Cek tengok, kalau ada darah tinggi sikit pun reject, kalau ada kecil manis pun reject. Itu betul tak tahu lah. Tu makna makin hari makin sempit, makin hari makin sulit, makin hari makin payah nak buat haji kan. Ni kepada tuan-tuan semua ni hak dan pergi haji, alhamdulillah bersyukur banyak-banyak. Hak dan pergi umrah pun syukurlah. Ke depan ni wallahualam, ni generasi kita wallahualam. Ni 6 dapat siapa dan tu alhamdulillah semua. Tambah nak pergi duduk bersilah Masjidil Haram ngaji tu, wallahualam lah, kalau dan tu mujak lah. Saya dulu dan sat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu pun rasa Allah lapang dah hidup sila. Lepas tu syekh-syekh ulama-ulama hal lain adalah beberapa orang. Lepas tu Masjidil Haram pada ketika itu, pada ketika boleh duk pergi apa ni cerita lama main ni berasa belah pergi duk cebok air Zam-Zam tu pakai tali tu, mana ada paip buat tu, pakai dia timah kulit kambing tu, ulok masuk macam kita kat kampung cedak timah dulu, ulok masuk bawah angkat ni. Hak tu saya dan tu, waktu tu saya dan. Pasal yang jadi dan tu pasal kita tak ada duit nak pergi sambung mengaji di universiti apa di Riyadh, tak ada duit, tak cukup, nak tunggu kelulusan
hak kota mengaji free ni duduk di Mekah tak lalu. Jadi tiba-tibanya apabila duduk di Mekah tu nak buat naik ke bilik tu, cedok ayat Zam-Zam sendiri, cebok sendiri, lepas tu buh timah penganak tu, duduk di baling pula, duduk biasa motong getah kanak-kanak ayam, tak pelik hak tu. Lepas tu tang Maulidi Rasul tu, lah ni tuan-tuan pergi bayar Maulidi Rasul di depan tu dulu telaga ada 2 biji tu, telaga ayam tawak ni. Kita dah kena cedok ni awal 70-an punya cerita ni. Cedok ayat tu tanggung boh penganak nak. Waktu tu sugulil apa semua ada lagi lah kat tepi tu. Ni tuan-tuan. Tapi duk banding saya sembang ni kerana duk banding dengan ketika je taratu je tu, berapa puluh tahun je tu, tapi dengan beza dengan Allah ni Allah. Makin hari makin sulit dan sampai kepada peringkat Allah nak buat haji pun payah. Dengan sebab itu tuan-tuan, wallahu a'lam lah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada kita umat Islam ni untuk meneruskan kerja-kerja ketaatan kita kepada Allah, walaupun dengan apa-apa keadaan dan cabaran sekalipun.